Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya M. Hilmi Osman. Okey, pada kali ini saya ingin menceritakan sedikit pengalaman saya mengembara secara solo ke Bangkok dengan menggunakan kereta api. Iaitu saya bertolak daripada rumah saya di Alor menggunakan kereta api sehinggalah ke Bangkok dan seterusnya ke salah satu tempat yang agak menarik juga untuk kita lewati di Thailand, iaitu di Kanchanaburi. Sebelum ini, saya belum pernah mengembara secara solo. Ada sekali sahaja saya mengembara secara solo, iaitu ke Aceh, Indonesia. Itu pun bukan mengembara lah, boleh kata sekadar sightseeing di bandar Aceh. Sebab saya pergi pun masa tu hanya dalam 3-4 hari saja. Dan sepanjang saya di sana, saya catat satu buah kereta. Jadi tidaklah begitu menarik sangat sebenarnya pengembaraan saya di Aceh secara solo tersebut. Okey, tapi kali ini saya ingin berkongsi dengan anda semua bagaimana saya mengembara ataupun travel ke Bangkok dan juga ke Kanchanaburi menggunakan kereta api. Okey, sebenarnya saya telah plan untuk pergi ke Thailand ataupun ke Bangkok dengan salah seorang rakan saya, tapi memandangkan pada tarikh yang kami rancang tu ada sedikit masalah, jadi saya postpone pengembaraan ke Bangkok dengan kereta api ini. Jadi apabila saya dapatkan tarikh yang baru, kawan saya tersebut tak boleh ikut. Jadi saya rasa saya tak boleh nak tunggu. Jadi saya punya plan untuk ke Bangkok dengan menggunakan kereta api secara solo. Okey, waktu itu perkhidmatan tersebut adalah kelas tidur. Jadi masa tu saya dapatkan tiket daripada Alor terus ke Bangkok, di mana kereta api ini kita panggil sleeping train. Okey, jadi saya pergi ke Bangkok dengan menaiki kereta api pada tahun 2015. Masa saya pergi ni masih lagi ada kereta api daripada Batu hingga ke Bangkok. Okey, itu pada tahun 2015 lah, di mana kita panggil sleeper car kan. Maknanya kereta api tu dia punya tempat duduk kita boleh convert kepada katil. So jadi kalau perjalanan yang agak jauh, bila kita naik kelas yang kereta api yang sebegini, jadi kita tak adalah letih sangat untuk duduk. Bila sebelah malamnya kita boleh convert kita punya kerusi kepada katil. Jadi ia lebih selesa lah untuk mengembara dengan menaiki kereta api pada jangka waktu yang panjang. Jadi pada waktu tu saya ambil tiket di Alor boleh beli tiket di Alor terus sehingga ke Bangkok. Sebenarnya kereta api itu datang daripada Batu lah, perjalanan dari Batu ke Bangkok. Jadi dia akan berhenti di Alor, jadi saya ambil tiket di Alor sehingga ke Bangkok. Kalau ikut pengalaman saya ke Thailand, saya ada banyak juga pengalaman pergi ke Thailand, ke Bangkok. Tapi sebelum ni saya banyak pergi yang kawasan-kawasan yang berhampiran dengan sepadan, iaitu seperti Hat Yai ataupun Krabi. Saya pergi Krabi dengan rakan saya dengan menaiki kereta daripada Alor sampai ke Krabi. Jadi kita sediakan dokumen, insurans apa semua, jadi kita boleh bawa lah masuk kereta kita ke Thailand dan terus drive sampai ke Krabi. Dan sebelum itu juga saya banyak pergi ke Hat Yai, saya pergi ke Fatalong, kat mana ada satu tasik yang sangat besar yang penuh dengan pokok teratai, dan juga di mana migrasi burung yang datang ke situ untuk bertelur.
Okey, itu antara tempat-tempat yang saya pernah pergi sebelum ini ke Thailand, dan juga ada saya sekali tu saya pergi ke Bangkok, tapi itu menaiki kapal terbang lah bersama isteri saya. Okey, dipendekkan cerita, saya punya train daripada Alor Setar pada waktu itu lebih kurang pada pukul 3.50 petang lah. 3.50 petang, di mana sleeping car ni dia ditarik oleh KTM lah, Kereta Api Terengganu Melayu, bawa sehingga ke Padang Besar. Okey, itu perjalanan daripada Batuan sehingga Padang Besar. Jadi bila dia sampai di Padang Besar, kereta api tu dia punya kepala kereta api tu dia akan tukar lah. Maknanya kereta api Thailand pula akan sambung kepada sleeper car tu untuk meneruskan perjalanan sehingga ke Bangkok. Okey, bila sampai ke sepadan Malaysia Thailand iaitu di Padang Besar, kita terpaksa menunggu sebentar lah. Bila kita selesai chop pasport kita kena tunggu sebentar lah sementara proses nak tukar kepala kereta api tersebut. Dia mengambil masa lebih kurang sejam lebih jugalah. Jadi dekat Padang Besar tu kita bolehlah makan dulu sementara kita nak meneruskan perjalanan kita hingga ke Bangkok. Jadi sesuatu yang menarik jugalah, di stesen kereta api Padang Besar kita dapat tengok bagaimana dia orang tukar kepala kereta api lah, daripada kereta api KTM kepada Thailand punya kereta api lah. Okey, selepas selesai semua tu, kita pun dah selesai chop pasport, bolehlah kita masuk balik dalam kereta api dan meneruskan perjalanan. Sebenarnya perkhidmatan kereta api daripada Padang Besar ke Bangkok masih ada, cuma dia tidak sampai ke Batuan lah seperti yang sebelum ni. Sebab macam kita pun di Malaysia pun sekarang ni dah tak ada kereta api biasa, semua dah tukar dengan komuter dan juga ETS. Jadi KTM dah stop perjalanan tersebut. Jadi maknanya daripada Padang Besar kita masih boleh lagi ambil tiket untuk ke Bangkok dengan menaiki kereta api. Dekat Padang Besar tu kita ada Thailand punya kaunter lah yang menjual tiket kereta api daripada Padang Besar ke Bangkok. Ataupun kita juga boleh mengambil secara online, tapi secara online saya tak pastilah bagaimana. Okey, masa kita sebelum kita sampai ke Padang Besar tu, konduktor bas pun. Okay, sebelum kita sampai ke Padang Besar tu, pekerja KTM akan berikan kita departure card lah. So kita boleh tulis departure card untuk dicop semasa kita mengecop pasport masuk ke Thailand nantilah. Jadi departure card tu selepas cop tu make sure kita simpan lah, supaya bila kita nak cross masuk balik ke Malaysia tak ada apa-apa masalah lah, dokumen kita lengkap. Okey, sebenarnya kereta api daripada Batuan tu banyak gerabak yang KTM bawa tu. So bila sampai ke Padang Besar, hanya 2 coach sahaja yang akan dibawa oleh kereta api Thailand lah. Dia akan hanya 2 gerabak lah sahaja yang akan meneruskan perjalanan hingga ke Bangkok. Jadi dekat situlah dia orang buat proses lepaskan gerabak yang lain. Hanya 2 gerabak tersebut yang akan attach pada kepala kereta api Thailand lah. Tapi apabila dia sampai ke Hat Yai, gerabak akan ditambah semula lah. Gerabak kereta api yang coach biasa, yang coach duduk semua dia akan ditambah lah untuk meneruskan perjalanan ke Bangkok lah. Maknanya daripada Padang Besar ke Hat Yai sahaja 2 gerabak yang bergerak. Bila sampai di Hat Yai, dia akan sambung lagi lah dengan gerabak-gerabak yang lain yang akan juga bersama-sama meneruskan perjalanan hingga ke Bangkok. Okey, tadi kita dah berhenti untuk proses pertukaran kereta api apa semua tu. Jadi yang mengambil masa sejam atau sejam setengah. Jadi selepas itu lebih kurang pukul 6 lebih lah, baru kereta api nak bergerak dan kita boleh naik kereta api. Jadi saya pun naik kereta api dan kereta api mula bergerak. Dia bila kita naik kereta api, bila masuk kawasan Thailand bila kita naik kereta api, biasanya bila ada hentian kereta api yang berhenti, dia akan
biasanya akan ada ramailah penjual-penjual makanan akan naik ke kereta api menjual makanan. Itu sesuatu yang biasa di Thailand. Di Malaysia saya rasa tak ada lah macam tu. Hanya di Thailand yang masih ada lagi lah. Untuk kereta api biasa ni masih ada lagi penjual-penjual makanan yang naik ke gerabak untuk menjual makanan kepada penumpang-penumpang. Jadi itu satu yang kita boleh lihat lah bila kita menaiki kereta api di Thailand. Semasa permulaan perjalanan daripada Padang Besar tadi, biasa ada juga pekerja kereta api Thailand yang boleh bahasa Melayu. Dia akan offer lah untuk buat pertukaran duit, pertukaran wang kepada Thailand. Sama juga bila kita balik nanti, pekerja kereta api tu juga buat perkhidmatan yang sama lah, menawarkan pertukaran wang antara Thailand dan Malaysia lah. Okey, apabila dah lepas daripada stesen kereta api Hat Yai, okey, hari pun dah malam. Jadi pada masa tersebut lah, staf kereta api Thailand ni mula membuat kerjanya, di mana dia akan membantu lah, maknanya memang kerja dia lah untuk menukar seat kereta api kita kepada katil lah, jadi katil. Jadi dekat situ dia provide sekali dengan bantal dan juga selimut lah. Bantal yang selimut yang di recycle lah, maknanya dicuci kembali lah, maknanya setiap kali satu perjalanan semua sarung bantal dan juga cadar dan selimut akan dibasuh dan dipack balik dan digunakan semula lah untuk perjalanan yang akan datang. Jadi sangat selesa sebab cadar, sarung bantal dan selimut tu telah dibasuh semula dan dicuci dan dipack semula dan diberi kepada semua penumpang lah, penumpang bagi coach tidur ni lah. Jadi itu salah satu keselesaan yang ada lah. Sebenarnya sesuatu yang menarik juga, kita dapat tengok macam mana pekerja-pekerja kereta api menukar seat kita menjadi katil lah. Suatu pengalaman yang menarik lah, sebab ini first time saya naik kereta api yang macam ni. Sebelum-sebelumnya ada naik kereta api biasa lah, kereta api duduk je kan. Jadi ini first time saya naik kereta api ni, jadi itu satu pengalaman yang menarik. Kalau ikutkan dulu kita di Malaysia juga ada senandung malam ke, jadi kereta api senandung malam yang juga ada kereta api seperti ini, di mana kita ada dapat katil yang boleh kita tidur lah. Jadi perjalanan kita tak adalah letih, kita duduk sepanjang perjalanan. Tapi sekarang ni saya rasa di Malaysia hanya tinggal perjalanan daripada Johor ke Kelantan sahaja yang ada kereta api yang berkatil ini. Jadi untuk sebelah utara ni memang dah dimansuhkan, dah tak ada, sebab kita telah digantikan dengan ETS. Jadi kepada yang nak cuba benda ni, masih boleh cuba di Malaysia, tapi tunggu PKP lah, tunggu PKP habis, boleh cuba daripada Johor ke Kelantan ataupun sebaliknya lah. Yang itu pun saya rasa tak lama lagi juga akan dimasukkan. So lebih baik cubalah sebelum dia orang hapuskan benda ni lah. Kalau di Malaysia dah tak ada yang ni, kita harap di Thailand je lah kita nak cuba yang paling dekat. Sebab sekarang ni daripada Padang Besar ke Bangkok masih ada lagi lah perkhidmatan kereta api macam ni. Jadi macam biasa, bila kita dah meneruskan perjalanan di sebelah malam, tak banyak aktiviti yang kita boleh buat. Tapi dia ada dining car untuk kita makan. Tapi untuk yang Muslim, rasanya makanan halal tak ada kat situ. Cuma kita boleh minum air je lah, macam air kopi, teh, apa semua boleh lah. Tapi yang lain saya tengok minum memang tak ada minum makanan halal. Tapi setahu saya kereta api daripada Bangkok ke Hat Yai, kereta api bukan yang sleeper car ni, tiket dia kita beli dapat sekali dengan package dengan makanan lah, macam kapal terbang lah, dapat makanan, dan makanan tersebut adalah ada chop halal. Jadi untuk siapa yang nak naik kereta api daripada Bangkok ke Hat Yai, yang kereta api yang duduk tu, untuk seat yang duduk tu, dia ada provide makanan secara percuma lah, dah include sekali dalam tiket tersebut lah.
Tapi untuk yang perjalanan sleeper car ni daripada Padang Besar ke Bangkok, dia tak ada provide makanan lah. So boleh bawa makanan dan boleh makan di dalam kereta api tersebut lah. Bagaimanapun perjalanan tak lama kan, daripada Padang Besar lebih kurang pada pukul 7 sampai ke Bangkok lebih kurang sebelum tengah hari. Jadi tak ada masalah lah, kita cuma perlu bawa makanan untuk sarapan pagi sajalah. Okey, untuk dining car ni kita boleh duduk di situ minum, order kopi ke teh untuk lepak dekat dining car lah, macam restoran bergerak ni. Sebab kalau kita duduk dekat kita punya seat ataupun kat katil mungkin kita bosan, jadi bolehlah kita duduk dekat dining car ni. At least kita belilah air kopi ke apa kan, supaya kita tak ada duduk kosong. Takut bila duduk kosong ni takut mungkin orang halau lah kita daripada terus duduk kat situ. Tapi masa saya pergi tu memang dining car ni tak ada orang sangat, jadi mungkin kalau kita duduk pun dia orang tak marah lah kan. Jadi itu salah satu aktiviti lah yang kita boleh buat sepanjang perjalanan. Kita boleh duduk di dining car untuk melihat pemandangan di luar. Tapi memandangkan perjalanan daripada Padang Besar ke Bangkok tu sebelah malam, jadi tak ada apa sangat lah yang kita boleh tengok di luar. Okey, dekat dalam gerabak sleeper car ni juga dia ada sediakan beberapa plug lah, tak banyak, ada beberapa plug. So kita kena bawa konverter untuk kita boleh cas lah handphone kita dekat plug yang ada di dinding dekat area katil. Tapi bukan semua katil lah, dia ada dekat tengah lah. So kita pandai-pandai lah kita untuk share bersama dengan penumpang lain lah. Okey, jadi kalau kita ada pilihan, masa kita beli tiket tu kita ada pilihan untuk pilih kerusi apa semua. Kita boleh pilih kerusi 17, 18, 21 dan 22. Yang itu kerusi yang paling dekat dengan soket lah. Jadi sebab kalau kita duduk jauh mungkin susah sikit lah kita nak charge, sebab kita akan share bersama dengan penumpang lain. Tapi apa yang kita boleh buat, mungkin kita boleh bawa power bank dan kita charge power bank kita boleh tinggal kat situ lah. Jadi kita tak risau sangat lah, kita tinggal power bank kita untuk charge di situ, bandingkan kita tinggal handphone kita dekat situ. Masa saya masuk ke Thailand pada kali ni, sebelum tu saya dah beli SIM card Thailand lah masa tu. Sebab saya tahu saya mungkin nak menggunakan perkhidmatan internet di sana, jadi saya beli siap-siap lah SIM card Thailand yang ada internet lah. Saya rasa kat sana tak mahal, dia punya SIM card dan data dia pun tak mahal. Jadi kita boleh, apabila sampai ke Bangkok pun kita masih boleh lah, kalau kita duduk lama, untuk membeli SIM card telefon di sana lah. Jadi masa saya beli SIM card tu, saya sebenarnya salah faham tata cara untuk reload internet kan. Sebab saya beli awal, jadi saya reload internet, saya menggunakan tata cara untuk reload per day, bukan per day, per usage. Jadi masa tu saya dah reload, lepas tu saya baru tahu saya guna package yang per usage. Jadi data internet saya dah bila tak banyak lah, jadi bila sebelum sampai ke Bangkok, saya punya data dah habis. So saya terpaksa lah reload lain di Bangkok lah. Okey, semasa perjalanan saya ke Bangkok ni, saya ada bertemu dengan seorang pemuda ni. Dia dengan anak dia nak balik daripada Padang Besar pergi ke Patani. Dia duduk di Patani dan dia bekerja di Padang Besar. Jadi dia nak balik ke Patani. So dia akan naik kereta api daripada Padang Besar ke Hanyai, dan kemudian dia akan ambil kereta api lah untuk ke Patani. Jadi pemuda ni dia boleh bercakap Melayu. Jadi saya minta tolong dia lah untuk betulkan saya punya SIM card tu. Saya nak top up data. Saya dah beli data sebab saya beli awal kan. Jadi saya dah beli awal, tapi saya tak top up lagi data lah. Sebab saya masa tu saya beli 2 minggu sebelum perjalanan. Jadi saya minta tolong dia lah, sebab saya tengok arahan tu semua dalam bahasa Thailand. Jadi saya minta tolong dia lah untuk reload data saya tu. So okey lah, dia dapat membantu saya jugalah. Kalau tidak, memang saya terpaksa pergi cari kedai
telefon pula lah kat Bangkok untuk reload saya punya data. Jadi tak ada apa sangat yang saya boleh buat dekat dalam kereta api sebab hari pun malam. So setelah dah ngantuk tu, saya tidur lah. Jadi sangat selesa lah untuk naik kereta api daripada Padang Besar hingga ke Bangkok ni. Salah satu tip yang saya ingin kongsikan di sini, kalau boleh kita ambil kereta api bagi seat di bawah lah. Jadi dia punya katil ni dia atas bawah Jadi dia atas bawah, bila dia convert kan dia jadi atas bawah katil. Jadi better kita ambil katil yang bawah. Katil yang bawah ni mahal sikit. Katil atas salah satunya dia sempit sikit, keduanya dia tak ada view. Sebab dia dah mencecah kepada bumbung kereta api, jadi dia dah cover semua, jadi dia tak ada view lah untuk kita tengok pemandangan di luar. Jadi kalau duduk di katil di atas tu memang bosan lah kita nak tengok pemandangan di luar. Jadi better ambil seat bagi katil di bawah lah. Sebab tu biasanya seat katil di bawah ni dia cepat habis lah, dan harga dia lebih mahal daripada yang di atas. Okay, so bila dah lewat malam tu, saya dah tak ada apa nak buat, saya tidur lah. Jadi saya tidur. Esok pagi dia ada toilet apa semua, jadi kita boleh bersihkan diri apa semua. Toilet dia kecil saja, tak adalah toilet dia besar macam dekat rumah kan. Jadi sekadar untuk bersihkan diri, gosok gigi apa semua, basuh muka boleh lah dekat toilet. Dan juga dia ada sediakan air panas lah. Dekat di hujung gerabak tu dia ada sediakan air panas untuk kita boleh buat air ataupun nak masak Maggi ke apa kan. So okey lah, selesa lah. So apabila dah pukul esoknya lah, keesokan harinya dah pukul 8, pukul 9 macam tu, okey, staff kereta api ni dia akan convert balik lah katil kita kepada bentuk kerusi lah. Jadi dia biasanya kalau kita dah bangun, dia akan tukar lah kita punya katil kepada kerusi. Tapi kalau kita masih sambung tidur lagi pukul 9-10 tu, dia tak ganggu lah, dia tak tukar lah. Tapi cuma kesian kepada partner yang duduk sekali dengan kita lah, kerusi sekali kita. Sebab satu blok tu dia ada dua. Bila convert kepada kerusi, kita akan duduk depan lah, kerusi kita depan. Bila convert kepada katil, dua-dua kerusi tu akan diturunkan jadi katil bawah. Dan yang bahagian atas tu dia akan turunkan dia punya dia akan turunkan dia punya katil tu supaya seat yang satu lagi tu dia duduk di atas. Jadi kalau kita tak convert katil kita kepada kerusi, kalau yang duduk di katil atas tu dia dah bangun tidur, dia nak turun, dia tak ada tempat nak duduk lah. Tapi biasanya yang duduk dalam coach ni dia faham lah, dia faham dengan benda ni. Dan biasanya kalau kita dapat partner yang lambat bangun tidur, kita boleh lah duduk dekat kerusi orang lain lah, kerusi yang lain. Sebab biasanya siapa yang naik coach ni dia faham lah, dia tak kisah pun orang lain tumpang duduk ke kerusi lain. Sebab kerusi dia berdepan-depan dan boleh duduk 2 orang, jadi 4 orang lah semua. 2 kerusi tu boleh duduk 4 orang, jadi kita boleh share dengan orang lain lah. Kalau katakanlah katil bagi kerusi yang kita duduk tu ada orang yang tidur dan tak bangun tidur lagi, itu kalau kita duduk katil atas. Itu kelebihannya kalau kita duduk katil bawah. Jadi kira macam kawasan tu memang kita punya sajalah. Kita boleh tidur ataupun duduk lah, itu gantung lah. Tapi biasanya kalau dah pagi pukul 8-9 tu, biasa kalau kita dah bangun tidur, memang pekerja kereta api tu dia akan convert lah balik katil kita menjadi kerusi. So untuk trip ni, perjalanan kita akan tiba di Bangkok lebih kurang pukul 11 lah. Tiba pukul 11. Jadi saya tiba di Bangkok dalam pukul 11 tu. Jadi kemudian saya sebenarnya merancang untuk pergi ke Kanchanaburi. Saya tak nak buat apa-apa di Bangkok. Sebab dah Bangkok saya dah biasa, sekali 2 kali saya dah pergi sana. Jadi saya tak plan untuk
berada di Bangkok lama, jadi saya ingin meneruskan perjalanan saya ke Kanchanaburi. Jadi untuk perjalanan daripada Bangkok ke Kanchanaburi, saya akan ceritakan pada masa akan datang lah untuk episod yang kedua. Jadi sekian dulu untuk kali ini. Dan kita akan jumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.